Check. So aku Sufran Ghaffar, aku bassist, producer dan music director. And aku bassist untuk Beranakal Jom Simpang and session untuk few artis juga. Selain itu aku juga produce artis. Aku music director untuk band The Carax dengan Crunchy Punch. So aku first main music umur aku, kalau cakap pasal first main music, recorder pun kita kira ni kan. Masa kelas music masa darjah 4, 5, 6 tu, sebenarnya itu inspirasi aku lah sebenarnya. Aku memang dari kecil bapak aku cakap aku memang suka main music kot, dengar music kot. Masa kelas music tu aku nampak aku komik tu betul. Komik betul main recorder pun. Lepas tu aku start form 2, aku ada gitar elektrik. Kalau gitar elektrik dulu abang aku punya, Hofma brand tu. Brand memang yang China made ni tu. So itu first instrument yang abang aku ajar main gitar. Main lagu Creep, Radiohead. Lagu pertama yang aku belajar untuk main gitar. Lepas tu lepas few years aku nak lengkapkan instrumen dalam rumah. Time tu aku ada keyboard, memang ada keyboard. Arwah bapak aku belikan sebelum meninggal lah. Itu ni satu cerita yang best lah. Aku cakap bapak aku nak sangat belajar keyboard, tapi dia tak mampu nak bayar kos kelas keyboard tu. So dia belikan aku keyboard murah lah. Memang keyboard murah. Aku cakap dengan mak aku nak ada bass. Mak aku cakap dia ada duit sikit. Lepas tu dia cakap nak hadiah kita orang. Mak aku tanya nak apa, cakap aku nak bass. So aku dapat lah bass. Mak aku belikan bass umur aku, time tu aku form 3 15 tahun. Mak aku belikan bass Pyramid. Dari situ aku ada semua instrumen. Aku ada keyboard, aku ada gitar, aku ada bass. Tapi banyak aku spend masa dekat bass. Kenapa? Maybe sebab benda aku seronok. Bukan sebab ada 4 tali ke apa. Aku ada satu benda yang dalam hidup aku ni, aku suka dengar lagu and aku suka menari lah. Macam tu lah. Itu easy, senang punya aku punya explanation kan. Lepas tu dalam bass ni yang paling dekat dengan beats, dengan drum beats kan. So aku memang adore lah bass ni. Aku belajar, aku main je gitar, main je macam-macam, main je gitar, keyboard semua. Tapi bass ni antara yang paling dekat dengan aku lah. Sebab itu instrumen yang paling bahagia yang pernah aku dapat kot. Selama aku kecil, selama aku sekolah dulu, bass tu yang kira mak aku belikan yang bernilai beratus lah time tu kan. Bass tu rasa macam sedap lah, dapat bass yang ada harga ni, macam tu lah. After sekolah, aku temui benda aku suka. Dulu sebelum tu aku memang ranger stroke. Aku memang budak-budak indie yang memang layan semua band indie kat Malaysia ni. And aku layan The Stroke, few bands lah. Sampai aku habis sekolah, aku jumpa satu music yang aku jumpa paling dekat dengan aku lah, iaitu disco, new disco. Dalam masa yang sama, aku form 3, form 4, form 5 tentu, aku dah belajar main FL Studio. Dari situ aku buat lagu elektronik yang tak pandai bawa palatau tu. Sampai aku jumpa disco ni, yang aku dengar dekat aku. Kalau nak senang cari contoh macam Daft Punk lah. Time tu Daft Punk bawa keluar Random Access Memory, apa lagi ya, Breakboard, and banyak few ada disco artis. Sekarang dipanggil new disco lah. And banyak bassline yang best. Dari situ aku belajar macam mana nak buat production dia, and belajar bassline baru yang aku cakap asal band bass ni orang tak perasan dia punya shock Aku memang shock main bass. So guys, kita bersama dengan Kamel, host anda pada hari ni. Dia baru sampai. Okay, tadi cameraman je ada. So host dah sampai. Kita pergi ke soalan yang tadi, ceritakan tentang bass kawan. Ni bass pertama? Bukan bass pertama lah. Ni lepas aku pakai Pyramid, aku pakai SX bass memang murah kan. Tu ni next aku beli bass ni lah. First, sebab memang aku cari satu bass yang aku suka. Aku cakap MTD tadi kan. MTD tu bass yang paling aku suka. Tapi aku cari yang similar macam tu lah. So aku ambil chord ni chord A6. Dia 6 string bass, yang pakai pickup Bartolini yang sama. Tak ada sama, dia MK1, dia rendah sikit spek macam bass MTD. So yang ni lah bass aku pakai untuk banyak tahun juga untuk rekod. Actually bass ni juga yang aku rekod pakai untuk Beranakal Jom Simpang punya first album, Bumantara. Okay. 6 string, kenapa? 6 string dulu masa aku belajar. Aku rasa aku nak sangat belajar. Dulu nak tera. So aku macam 4 string, tak tera. Main 5 string tak tera. So aku nak paling belagak sekali daripada kawan-kawan aku yang lain. Aku ambil 6 string. Sebab nak belagak? Sebab nak belagak. Aku memang riak sikit. Dalam hidup aku ada prinsip riak tu. So sebab lagi tu 6 string sebab aku nak belajar. Aku nak belajar apa yang boleh buat dengan 6 string bass lah. So dia tak ada limit lagi tu. 6 string dia tak ada limit. So kalau kau boleh main 4 string, kadang-kadang 4 string kalau tak sampai 24 fret, kau boleh main sikit je kan. Macam kalau main jazz bass semua dia ada limit.
So aku nak yang tak ada limit. Dia 24 fret, lepas tu 6 string. So itu ya, selain riak tu. Okay, ceritakan sikit tuning tuning bass ni. Bass ni standard tune untuk 6 string. B, E, A, D, G, C. C bawah sekali. So tu ya standard lepas tu dia punya spec pun simple. Memang sangat, bass ni sangat basic Ada Rosewood punya fretboard Rosewood, body halamak lupa. Tipikal macam biasa, bass, mid treble, pickup selector, volume, passive active. Tu je lah. Lepas tu yang bestnya pasal bass ni, dia hip shot. Dia pakai tuning system dengan bridge system hip shot. Ni antara benda yang spec lebih kurang yang sama dengan yang sama dengan MTD yang aku cakap tadi. Memang kau mood supaya sama dengan MTD tu. Aku nak dapat sama nak dapat, sebab aku tak pernah pakai MTD sebelum ni. Tak pernah tahu, tapi aku rasa bass ni maybe boleh similar, boleh sama. So cuma ada modification bahagian tuning head saja. Tak. Ni memang original. Ni original. Original. Memang semua original tak, aku tak boleh tukar apa. Original dia memang hip shot. Yes. So that's why aku beli hip shot. Dia punya pickup tadi apa? Bartolini. So ni pickup yang mostly bass active pakai Bartolini untuk bassist Okay. So ni active pickup. Yes, active pickup. Okay. String pula, suka string apa? So yang ni aku pakai string apa? Ni dia ada Rio. Okay, satu je. Lagi satu, kalau cerita pasal string, aku suka yang stainless steel lah. Sebab satu lagi dia tahan lama, satu lagi sebab dia ada tone yang lagi, yang bright, yang aku suka lah. Yang aku pendapat untuk aku punya personal preference, memang aku suka yang stainless steel lah. Tapi sekarang ni aku pakai normal gauge, bukan stainless steel. Sebab aku nak cari stainless steel untuk 6 string memang susah kat Malaysia ni. So ni aku pakai yang biasa lah. Belakang, tengok belakang body. So bass ni dia neck through. So bass ni neck through, dia ada 5 piece. Ni Wenji, ni papan maple. Papan tu Rosewood. Yes, simple lah. Bass ni nampak cantik lah. Aku suka lah. Dia nampak elegan. Dengan riak yang aku nak tu memang dah sampai lah dekat sini. Yes. Okay. Mantap. So ini dah cerita, tak banyak sangat perubahan daripada segi. Tak ada. Memang aku tak tukar apa-apa pun cakap ni. Okay. So adakah ini yang utama kau gunakan bass utama? Untuk bass ni sebelum ni adalah bass utama aku lah. So untuk aku pakai session pun sebelum ni aku pakai bass ni juga. Sekarang pun jarang-jarang juga aku pakai bass ni. And bass ni lagi satu, aku buat rekod untuk album Bumantara. Dengan few album lain. Album Liaism aku pakai bass ni. Apa lagi banyak session lah untuk pakai bass ni. Untuk session. So semua sound bass dalam Bumantara inilah bunyi. Yes. Okay. So yes, bass ni banyak pengalaman dengan aku lah. Ni bass yang sebenarnya bass ni paling banyak mengajar aku untuk jadi seorang bassist lah. Bukan sebab ada 6 string pun. Kalau bukan sebab ada 6 string pun, memang bass ni yang paling lama aku. And dia antara bass yang sedap lah. Bass pertama yang aku rasa sedap untuk aku lah. So ini adalah bass yang paling, yang aku cakap tadi, bass aku minat. Dulu aku nak sangat bass ni. Aku bersusah payah. Aku redah lautan api, aku redah macam-macam. Sedangkan kereta api tengah lalu pun aku sanggup redah. Bass ni lah yang aku memang dah lama nak sangat. Ni MTD. MTD ni kalau nama panjang dia Michael Tobias Design. Kalau pernah dengar lu, ada satu brand bass nama dia Tobias. Tapi Tobias tu brand dah dibeli oleh Gibson. And orang yang bernama Tobias tu, Michael Tobias tu, dia buat bass ni. So nama bass ni Michael Tobias Design lah. Apa yang aku suka pasal bass ni, dia bass yang dibuat handmade. Bass ni handmade. Oh, handmade. Yes. Bass ni handmade. And kalau korang boleh tengok sini, model apa semua lancau, model apa semua tu, dia memang ada tulis kat sini. Ni bass yang ke 1089. So, tulisan model pun custom tangan dia memang tulis 1000. Lepas tu dia bagi sertifikat sekali lah. Lepas tu ni sign dia lah, Michael Tobias Design punya sign. Dia bagi tahu tahun bila dia buat. Ni bass ni tahun 2006. Ni kalau kat Malaysia ni dah, aku dah kira third hand lah. Okay. So kalau harga baru dia apa? Harga baru dia okay, cerita pasal harga dia.
Kalau aku cakap pasal harga dia, memang sampai aku sudah aku takkan beli. Kalau kau tengok dekat eBay ke dekat Marketplace Design punya web memang astagfirullahalazim. Orang kata memang jijik lah orang kata kan. Tapi aku ada kawan yang beli daripada Singapura. Dia jual kat kawan aku seorang lagi. Dia beli kat first harga dia RM26,000. Memang 26,000. Aku search first base paling murah yang ada daripada MTD ni baru 23,000. Macam mana nak beli? Kita orang rakyat Malaysia dengan PKP tak ada. Tiba nak komplain pula. Lepas tu aku beli ni kawan aku beli dekat Singapura, dia dapat murah, dia dapat 22,000. Lepas tu seorang lagi beli 18,000. Tapi aku punya anak paling cantik sekali. Sebab dia dah beli kawan aku tu, kalau korang kenal Wafi Base, terima kasih kepada dia sebab dia beli base dekat Kanada. Dia beli base Kanada tu yang aku cerita jujur yang Wafi dia beli base harga 24k. So dia balik Malaysia, dia cakap dia tak nak base ni dah. Dia ada base yang paling dia suka lah. Sebab dia dah kena sponsor. Bukan dia sponsor, dia beli base tu. Tak sekarang. Apa? Sekarang bukan dia dapat sponsor. Sponsor base tu dia buatnya baik sambil goreng cekodok dia main base tu. Okay, so aku beli base ni kat dia. So dia jual aku 12k macam tu lah. Dapat murah lah. Okay, dia punya kayu. Okay, so nasib baik aku dah buat research tadi. Masa kau tanya AG ni kayu apa, nasib baik aku buat research. So ni body dia myrtle bulb. Okay. So myrtle bulb ni kenapa dia buat dia berharga. Myrtle bulb ni dia satu base, satu body yang bagi sound yang warm. Ibarat kata orang, aku selama aku pakai ni memang rasa warm dia tu. Astagfirullahalazim. So myrtle bulb ni adalah kayu yang dia akan hidup beratus tahun. Yang ni yang dia rendam selama 30 tahun dalam air lah. Ni aku tengok dia punya history lah. Sebab dari certificate tu memang dia akan tunjuk berapa lama semua kan. Myrtle bulb. Neck ni Wenji. Satu whole neck. The whole neck is Wenji. Dia bukan cut through, bukan neck through. Dia Wenji. Wenji neck. Wenji fretboard juga. Pick up batu lini. Memang suka batu lini Aku memang suka batu lini. Batu lini ni dia mostly basis daripada USA. Black basis lah. Black musician, gospel musician. Diorang suka pakai batu lini. Batu lini dia ada satu sound yang bukan satu sound, dia represent high banyak. Bukan banyak, dia terang lah. Satu sound yang terang. Bright lah. Bright, yes. So batu lini dia tak sama macam bass aku tadi. Ni batu lini yang quite high end juga untuk bass. Ni pick up yang dia pakai lah. Aku lupa pick up apa batu lini apa. Dia yang tadi MK1 ni aku tak tahu model apa. So yang ni hip shot. Bridge hip shot juga. Apa ni? Mesyahid pun hip shot juga. Ini standard, memang macam tu dia standard. jual. Tapi hip shot dia tak sama yang ni lah. Hip shot ni dia ada satu sistem. Apa nama sistem dia? Ada tulis kat sini. Datang dekat sikit. Lagi mana tak? Ni Bass Fighting Tuning System. Apa benda tu? Apa benda? Aku pun tak tahu. As long kita tunjuk betul tak? So ni Bass Fighting ni dia getaran kan, setiap kali kita petik string ada getaran. Getaran tu yang tentukan dia akan bergerak, dia akan bass mengikut tune. Aku tak tahu macam mana dia punya psikologi dia. Tapi yang tu yang aku faham lah. And then macam saya aktif, dia aktif. Dia aktif both. Tadi aktif PM saja. Ni aktif pick up dengan PM. So dia pakai dua bateri dalam ni. Okay. Base ni pakai dua bateri. Yes, ni mid range punya apa? Selector. So ni bass, ni mid, ni highs. Ni pick up selector dan ini volume. Dia kalau kau perasan memang sama sebiji macam chord tadi. Sebab tu aku pilih chord tu sebab nak dapatkan benda apa. So sekarang ni main bass aku lah. Dia 5 string standard untuk kalau session 5 string perlu lah. Memang untuk standard session bass player memang 5 string perlu. So ni lah bassnya. MTD 535 nama dia. So kalau cakap lepas tu string pula, ni string ni stainless steel. Apa nama stainless steel tu? Apa nama dia? Warwick.
Warwick. Warwick punya stainless steel murah, paling murah. Dalam market stainless steel ni paling murah, RM70. 5 string RM70. Gila mana nak cari. Okay. Betul tak? Okay, tiba aku serius. Okay, lepas tu lepas tu apa pula? Okay, itu stainless steel string 5 string. So Tuning? far tuning macam biasa. Ni BEADG. Standard lah. Standard juga. Memang main standard, tak ada main drop ke aku apa. tak ada drop. Bukan macam Eiji Koko lah. Oh, tak ada. Aku ada banyak bass semua standard sama. Sebab aku malas nak belajar. Kalau drop ni kan, kalau nak drop D, ni D atas kat D. Betul tak? Bijak. Bijak. Orang susah tune kan. Apa? D. Aku. Apabila Sufreng pilih 4 string, dia bukan pilih 4 string yang biasa-biasa. Ceritakan sikit. Okay, kalau cakap pasal 4 string, aku ada jazz bass kat rumah. Okay. Ada jazz bass yang dah dijual, ada jazz bass kat rumah satu. So 4 string jazz bass tu antara bass aku suka lah, bass aku minat. Okay, ni bass ni kenapa aku bawa hari ni is sebab bass ni lagi banyak pengalaman daripada aku. Wajar tak bass ni? Bass ni saja dah pergi jauh daripada aku, dah main banyak show daripada aku. Memang jahat bass ni. Okay, so bass ni aku beli kat Fly Halizo. Okay, so dia jual kat aku sebab dia ada dapat satu Hofner lain. So aku memang nak Hofner sebab aku nak beli Rickenbacker tak mampu. Dia macam aku bukan main muzik seakan-akan yang ke arah psychedelic sangat kan. So aku perlukan satu bass yang sound lebih kurang similar. So aku ambil Hofner ni sebab dia ada sound yang lain lah. Dia pakai flat wound string. Ini aku pakai Labella flat wound violin bass punya string. So Labella ni Music Beli bawa masuk. Alhamdulillah. Sebelum ni aku akan beli direct daripada kedai kat luar negara je, overseas. Memang susah nak dapat string ni. Sampailah sekarang ni Music Beli bawa masuk. Alhamdulillah. Oh, maknanya bass ni kena ada string yang special untuk dia? So dia ada string Hofner sendiri. Tapi aku tak untuk bass aku ni yang aku set up selama ni, memang kalau pakai string tu dia tak sedap. Dia kurang sedap untuk aku. So tali ni Labella ni dia sangat perfect untuk bass ni. Kelemahan dengan kekurangan dia sangat perfect dengan dia punya tali ni lah. Sebab bass ni bukan yang Jerman. Ni bass daripada China je. Ni China made. So tali ni pun dia ringan, dia sedap-sedap untuk bass ni. So bass ni kenapa aku cakap tadi lebih banyak pengalaman daripada aku Bass ni dah pernah main AJL, pernah main Jazz Fest. Bukan aku main, tuan dia dulu Fly Alizo. Bass ni banyak aku dulu tengok abang Fly memang suka pakai bass ni lah. Dia pakai banyak untuk Jazz Fest juga. Lepas tu ada satu band tu yang pinjam bass ni juga, rekod dekat Abbey Road. Kau pernah dengar tak band tu? Yang kau ajar aku bagi bass ni. Diorang tak bagi album kat aku. Nanti kita dedahkan kat bahagian komen. Okay. Nama band tu. Tu dia rekod kat Abbey Road. Okay, so album band tu okay, kita bagi tahu lah, band tu bernama Masdo. Cherry pakai untuk pakai bass ni. Dekat Abbey Road aku pun bersyukur kat bass ni dapat pergi rekod kat Abbey Road kan. So bass yang sama yang Paul McCartney pakai. So aku adore lah. Aku suka lah benda tu kan. Walaupun bukan aku yang sendiri pergi, kawan-kawan aku, sahabat-sahabat aku yang pergi. So dia pakai bass ni. Thank you so much kepada Masdo punya gang tak bawa bass ni. At least bawa nama aku sekali lah bass ni. Okay. Yang rakam ni Mawi kalau kau nak tahu. So aku So yes. Itulah. Okay, bass ni aku pakai untuk mostly aku ada buat wedding band. So wedding pun aku kerap pakai bass ni. And mostly yang aku prefer bass ni aku pakai untuk aku main dengan Restu Ibu. Noh Saleh. So ni memang sangat fit lah. Aku pun baru tahu Noh bagi tahu aku yang bass yang siapa nama? Arranger yang pakai rekod lagu Noh semua pakai bass Hofner, violin bass. So aku rasa memang fit lah untuk. Dia bukan pakai double bass kan lagu-lagu Noh Saleh tahu kan? Bukan. Lagu Noh Saleh semua tak ada double bass. Tak ada, betul. Lagu Sarawak kot. Mungkin Sarawak pakai double bass. Okay. So aku pakai bass ni untuk Restu Ibu lah mostly. Okay. Dia punya semua stok juga. Ni pun stok. Memang stok. Aku memang tak hati nak tukar-tukar barang. Dulu aku cakap bass ni so far dia tak ada masalah lagi. So far tak ada benda yang aku rasa janggal. Maybe pick up stop ni pun memang ngam-ngam lah, sedap lah untuk aku pakai selama ni lah.
Tu je. Aku tak ada tukar. Okay, Ngam. Kita terus ke pedalboard. Yes, lepas easy. ni. So memang sangat simple setup aku. Memang Allah ada bunyi. Itu problem technical, sorry. So bass ni pedal aku sangat simple. Aku ada Zoom multi Stormbox. Yang ni paling kecil MX60B. Dengan satu lagi aku punya GK Plex, iaitu aku punya preamp. Dan satu lagi aku bawa ni DI ni aku pakai latest, aku pakai untuk record album Budak Nakal yang terbaru. Sebab aku cerita pasal Stormbox ni dulu. Aku ada 3 sound je. Dalam pedal ni senang. Pedal ni kenapa aku pilih, sebab sangat senang. Dia ada semua sound dalam ni. Aku ada sound clean, ni Sufi clean. Jaco ni aku buat untuk bunyi chorus bass tu. And octave, ni sound yang aku pakai octave selalu untuk solo lah, benda-benda macam tu lah. Sangat simple, aku memang sangat simple. Tak ada fikir-fikir, tak ada benda pening. Ni semua direct. Dia tak ada chain daripada ada chain compressor dengan pedal saja. Pedal modulation. Just so simple. Dan aku punya preamp, ini mostly aku punya preamp untuk aku punya recording session, untuk aku punya live session pun aku banyak pakai preamp ni. Kadang kalau amp yang selalu aku pergi studio tu kurang menyelerakan, aku akan bawa pedal ni lah. So nanti masuk return ke direct? Masuk DI. Direct memang direct DI. Kadang-kadang kalau aku memang selalunya jarang pakai amp kalau aku bawa benda ni lah. Lalu memang aku direct. Kalau aku pakai amp, memang aku return je lah, masuk dalam amp kan. So kalau aku buat show, usually jarang lah aku bawa pedal ni. Kalau ada amp yang elok kan, yang aku aku boleh bawa satu pedal je. Sebab ini sangat mudah, sangat simple untuk aku. Sebab aku seorang yang pemalas, riak dan pemalas. So aku buat satu pedal je. Sangat easy. Memang sangat easy lah. Kalau orang tanya aku, bang pakai pedal apa, banyak sound apa ni? Tak, aku bawa ni je. Kadang-kadang kadang-kadang tu yang lagi teruk je. Kadang-kadang datang cocok amp dia tak. Kita indie macam ni pula, betul tak? Lepas tu yes, itu je lah setup aku. And kalau kau boleh tengok sini, kat sini ada GKM ni. Aku ni kamera sini punya. Memang aku selalu curi. Yang ni memang aku selalu curi, aku bawa pergi mana-mana. Hari tu show kat atas pun aku bawa ni juga. Banyak kali lah. Memang AG agak pandai dengan aku sebab aku suka pakai amp ni. Dengan aku punya pedal yang GK ni, aku nak yang sound similar. Dia memang ada satu sound similar yang aku suka lah pasal GK ni. Dia sangat compliment dengan setiap bass aku yang aku pakai lah. Macam tu lah. Okay. Easy there. Then ini DI ni untuk apa? DI ni? Yeah. So DI ni passive DI. Direct ni aku selama aku buat recording GK Plex ni ada satu kelebihan, iaitu dari segi preamp. Setiap bassist aku beritahu korang kena ada satu DI guys. Ingat ni guys DI amat penting untuk kita sebagai seorang bassist. So kita untuk recording, especially untuk recording, DI membantu untuk bagi sound yang lebih clean lah. Ni Wow Audio ni pun antara sound aku selepas dikaji few month, aku rasa DI ni antara yang terbaik lah. Yang murah, affordable, yang terbaik. Baru ni aku record Budak Nakal Hujung Simpang, engineer cakap Simpang. Betul lah. Dia cakap Budak Nakal Hujung Simpang. Salah cakap. Budak Nakal Hujung Simpang. Sorry yang gua terbelit sikit. So ini aku record, engineer cakap sound daripada benda ni lagi sedap daripada aku masuk sini. Maybe sebab ni ada karakter yang bukan kena dengan lagu Budak Nakal Hujung Simpang Aku mostly pakai ni untuk aku punya GK Plex ni, preamp ni untuk mostly session lah, session band. Nak gantikan amp kan. Macam ni dia direct, sangat sedap, dia sangat keluarkan tone daripada bass tu sendiri lah. Okay. Easy. So dari segi kabel pula, apa benda yang guna patch kabel dan juga bass punya kabel, ada preference ke sebat je? Okay, sekejap Aku punya rock ni, aku katakan aku budak-budak R&B kan, budak-budak hip hop, budak-budak R&B yang session main bass ni kan. Aku main rembat. Aku main rembat. Ni sekarang ni yang kabel korang tengok sini ni, kamera sini punya macam mana boleh aku jumpa. Yang ni kabel biasa. Aku ada satu kabel tadi aku bawa, kabel Planet Wave tu. Aku tadi pakai rosak PKP guys. Memang tak boleh buat apa-apa. So okay lah, so far untuk recording aku ada satu kabel yang elok lah untuk aku pakai kan. Kabel Icon tu.
So itu untuk aku punya recording lah. Untuk sekarang ni aku tak bawa. Ni aku pakai mana ada. Sebab aku terpaling indie di antara yang paling indie. Guys. Okay, itu dia, kita dah dengar baru-baru daripada Sufring, Bernakal Hujung Simpang. Mungkin basic-basic sana boleh inspired daripada apa yang dia gunakan. Dan mungkin kalau ada minat yang nak belajar slap ke apa ke dari segi tone, boleh contact Sufring. Nanti kita bagi link kat bawah dia punya social media. Jumpa lagi pada episod seterusnya. Siapa anda boleh komen, teruskan menyokong Jenglis, subscribe, follow dan tekan button loceng. Jumpa di episod seterusnya. Ciao.